Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada yang dihormati pensyarah subjek Psikologi Pendidikan Profesor Madya Dr. Saleh Ahmad. Kami akan membentangkan penulisan ilmiah Psikologi Pendidikan yang bertajuk Motivasi merupakan faktor yang utama dalam kejayaan pelajar. Bagaimanakah guru dapat membantu pelajar meningkatkan motivasi dalam pencapaian akademik. Sebelum itu, nama diberi Siti Nur Farhanis binti Abdul Halim, bernombor metrik P123142. Saya bersama rakan-rakan Muhammad Syazwan Nizam bin Samsudin P124446, Siti Nur Syahirah binti Razak P124710, Nur Azwin binti Abdul Malik P123534, Nur Diana binti Mansur P124632, Siti Syahirah binti Yusuf P123695 dan Kirtana Tevi Ramtaj P124407. Baiklah, kita mulakan dengan motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan proses pembelajaran kerana aspek motivasi membantu seseorang individu untuk berusaha ke arah kejayaan. Menurut Ari Riswanto pada tahun 2017, motivasi merupakan proses dalaman yang merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kadar kejayaan pembelajaran pelajar. Manakala Nik Hanis Zuraihan, motivasi merupakan elemen yang penting dalam menghasilkan pembelajaran yang sempurna. Dan Nur Azura 2016, setiap warga pendidik menggunakan pelbagai kaedah penyampaian untuk meningkatkan motivasi, minat dan penglibatan pelajar terhadap proses pembelajaran dan pengajaran. Kita teruskan dengan definisi motivasi. Definisi motivasi. Baiklah, motivasi berasal daripada bahasa Latin movel yang bermaksud dorongan atau daya penggerak. Manakala bahasa Inggeris boleh disebut motivation. Motif ataupun motif merupakan perkataan asal atau kata akar yang juga telah dipinjam oleh bahasa Melayu kepada motif bermaksud tujuan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pula, perkataan motivasi bermaksud keinginan seseorang yang keras atau semangat yang kuat pada diri seseorang yang mendorongnya untuk berusaha atau melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mencapai kejayaan. Menurut Yu pada tahun 2018, memetik pandangan Nurul Ain pada tahun 2012, motivasi ialah motif yang wujud daripada dorongan semula jadi yang diperolehi daripada keupayaan dinamis yang mempengaruhi perihal berfikir, emosi dan sikap. Kita teruskan dengan definisi motivasi daripada Muhammad Uzir, Rohaidah dan Syaril 2018. Motivasi ialah penggerak yang membabitkan proses, membangkitkan, mengekalkan dan mengawal minat. Juga sama dengan Nur Syazana dan Muhammad Nasir 2020. Motivasi merupakan kekuatan dorongan untuk mekanisme psikologis yang mendorong seseorang untuk mencapai hasil sesuatu perkara yang dikehendaki. Juga Wolfe pada tahun 1990 dan Wu 2018, motivasi merujuk sebagai satu kuasa dalaman yang membangkit, mengarah dan mengawal minat serta tingkah laku manusia. Baiklah, kita teruskan dengan kategori teori motivasi. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan kategori teori motivasi. Itu terdapat 3 teori di sini. Yang pertama, teori Maslow. Teori Maslow ini mengutarakan keperluan-keperluan motivasi yang berbeza yang terdapat dalam satu hierarki, dan sebelum keperluan-keperluan yang lebih tinggi diperolehi, keperluan-keperluan prima mestilah dipenuhi terlebih dahulu. Teori ini juga diterangkan dalam bentuk piramid. Seterusnya, Nur Azura pada tahun 2016 menyatakan Maslow mengkategorikan 4 keperluan terendah, iaitu yang pertama, fisiologi, keselamatan, kasih sayang dan penghargaan kendiri sebagai keperluan kekurangan. Baiklah, seterusnya teori yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif ini menumpukan perhatian kepada peranan pemikiran, jangkaan dan kefahaman manusia tentang kehidupan. Menurut Nik Hanis Zuraihan pada tahun 2017, teori kognitif ialah teori nilai jangkaan dua jenis kognisi yang mendasari tingkah laku manusia. Menurut beliau juga, motivasi intrinsik ini menyebabkan manusia berpartisipasi, iaitu turut serta dalam sesuatu aktiviti untuk kepuasan yang akan diperoleh daripada aktiviti tersebut. Manakala motivasi ekstrinsik pula akan menyebabkan manusia ni berpartisipasi, iaitu turut serta dalam aktiviti untuk mendapatkan ganjaran. Seterusnya, teori yang ketiga, iaitu teori McClelland. Motivasi individu akan meningkatkan jika pertama, dia dimotivasikan terlebih dahulu, kedua, memahami unsur-unsur motivasi, ketiga, melibatkan diri secara aktif dalam usaha itu. Menurut teori ini juga, motivasi merupakan satu set proses yang memberi tenaga kepada tingkah laku seseorang itu dan matlamat menjuruskan tingkah laku itu kepada satu matlamat yang lain. Seterusnya, dalam teori ini juga menekankan tentang tingkah laku individu yang bermotivasi untuk mendapat pencapaian yang tinggi. Terdapat beberapa sorotan literatur yang telah dilakukan, iaitu Arianti 2018. Untuk kajian ini mengenai peranan guru dalam meningkatkan motivasi belajar pelajar. Kajian ini merupakan kertas konsep yang menguraikan berkenaan peranan dan fungsi guru, iaitu guru sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, pembimbing, penasihat, pendidik dan juga sebagainya. Dalam kajian ini, beliau telah menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi pelajar untuk belajar, iaitu faktor internal, eksternal dan juga faktor pendekatan belajar. Selain itu juga, Arianti telah menguraikan beberapa bentuk motivasi yang boleh diaplikasikan oleh guru, jenis-jenis motivasi dan peranan motivasi dalam proses pembelajaran serta peranan guru dalam meningkatkan motivasi belajar pelajar. Seterusnya, sorotan kajian yang kedua, iaitu kajian Al-Hadi dan Nur Imah pada tahun 2019.
Untuk kajian ini telah meneroka penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dalam kalangan pelajar Cina di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chonghua Teluk Kemang. Okey, dalam kajian ini menunjukkan bahawa faktor ekstrinsik lebih mempengaruhi motivasi dan minat pelajar terhadap pembelajaran bahasa Melayu, iaitu bantuan rakan sebaya yang menjadi rujukan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu mereka. Seterusnya ialah Yuliang Ningsih 2020 telah melakukan kajian mengenai usaha guru sekolah harian untuk meningkatkan motivasi belajar Alkitab. Okey, antara usaha yang telah dinyatakan oleh pengkaji untuk meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar Alkitab ialah suasana yang selesa, membina cara pembelajaran Alkitab yang betul dan memberikan ganjaran terhadap kejayaan pelajar. Okey, untuk sorotan literatur yang keempat ialah oleh Nur Syahidah pada tahun 2020. Beliau telah melakukan kajian mengenai pendekatan dan pengaplikasian motivasi agama dalam modul pembangunan diri remaja. Okey, untuk kajian ini mendapati bahawa intervensi pembangunan diri remaja melalui dua pendekatan motivasi agama didapati lebih komprehensif dan integratif sesuai dengan keperluan psikologikal remaja. Okey, yang terakhir pula ialah Feng pada tahun 2021. Kajian ini untuk mengetahui kaedah PDP Guru Bahasa Melayu dalam talian di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC sepanjang tempoh PKP dan juga untuk meninjau motivasi murid belajar dari aspek kehadiran, pelibatan dalam PDP dan penghantaran tugasan. Okey, dapatan kajian menunjukkan kaedah projek, kaedah penyelesaian masalah, kaedah perbincangan dan kaedah latih tubi merupakan kaedah yang digunakan oleh peserta kajian. Seterusnya dari segi motivasi pelajar pula menunjukkan kehadiran, pelibatan dalam PDP dan penghantaran tugas adalah memuaskan. Seterusnya, di bahagian saya akan membentangkan bagaimana cara-cara guru dapat membantu meningkatkan motivasi pelajar. Pertama sekali adalah dengan memberikan pelajar hadiah berbentuk ganjaran. Pelajar boleh dimotivasikan secara luaran dengan menyediakan pelbagai bentuk ganjaran. Hal ini kerana melalui ganjaran yang diberikan, pelajar akan lebih berminat dan bersemangat untuk turut terlibat dalam proses PDP. Ganjaran yang diberikan mestilah setimpal dengan pencapaian pelajar tersebut dan hal ini juga secara tidak langsung akan menaikkan motivasi pelajar di sekeliling pelajar yang menerima ganjaran tersebut. Antara contoh bentuk ganjaran yang boleh diberikan adalah seperti puji-pujian, markah bonus, hadiah dan sebagainya. Keduanya ialah mengambil berat tentang keperluan atau permasalahan yang dihadapi pelajar. Setiap pelajar mempunyai masalah yang berbeza dan mereka kebiasaannya akan segan untuk memberitahu masalah yang dihadapi mereka. Ini akan menjadikan tugas guru untuk memainkan peranan guru dalam mendekati pelajar yang bermasalah itu dengan pendekatan yang berbeza. Contoh yang boleh digunakan adalah dengan guru berkongsi dengan pelajar tersebut tentang kesilapan yang pernah guru tersebut lakukan sebagai satu teladan untuk pelajar. Dengan cara ini, pelajar tidak akan berasa ragu-ragu dan malu sekaligus dapat meningkatkan motivasi pelajar tersebut. Seterusnya, menggunakan pelbagai emosi untuk merangsang pembelajaran dan motivasi pelajar di dalam kelas. Dengan cara ini, pelajar akan lebih mudah mengingat dan memahami perkara yang diajar. Sebagai contoh, pengajaran yang berpusatkan murid merupakan salah satu cara pengajaran yang mempunyai pelbagai emosi dan dengan cara ini dapat menjadikan proses PDP menjadi lebih menarik untuk para pelajar. Cara ini juga akan membantu pelajar untuk lebih bersedia dalam proses PDP kerana dengan kepelbagaian emosi, pelajar-pelajar tidak akan mudah rasa bosan bila di dalam kelas. Contoh aktiviti pembelajaran yang berpusatkan murid yang dapat menaikkan motivasi pelajar adalah dengan bersyair, berpantun, bergurindam, berteka-teki dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah elakkan daripada mengenakan hukuman berat kepada pelajar. Hal ini adalah kerana hukuman berat kepada pelajar akan mengakibatkan emosi mereka menjadi tidak stabil dan mereka juga akan menganggap guru membenci mereka. Hal ini juga akan menjuruskan mereka untuk semakin agresif dan bertindak mengikut kata hati mereka. Guru yang baik akan terima pelajar seadanya dan menjangkakan kejayaan untuk setiap pelajar. Guru yang profesional pula akan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih berhemah dan akan mengelakkan untuk menggunakan hukuman sebagai alat untuk membentuk pelajar. Terdapat dua jenis motivasi iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik diwujudkan secara semula jadi daripada rangsangan dalaman. Ia terdiri daripada dorongan dan minat individu bagi melakukan sesuatu aktiviti tanpa mengharap ataupun meminta ganjaran. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, motivasi intrinsik lebih terlibat dengan keperluan penghargaan diri. Motivasi ekstrinsik pula diwujudkan daripada rangsangan luaran dengan tujuan menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu aktiviti dengan membawa faedah kepadanya. Ia melibatkan ganjaran yang jelas seperti memberi markah, grade, keistimewaan, penghargaan dan sebagainya yang diberi untuk sesuatu pencapaian prestasi yang baik. Contohnya, pujian yang diberi oleh guru kepada seorang pelajar kerana kerjanya yang baik akan menyebabkan daya usaha pelajar itu meningkat. Walau bagaimanapun, motivasi ekstrinsik ini boleh menjadi kurang berkesan kerana matlamat penggunaannya mungkin disalah tafsirkan oleh pelajar. Seterusnya, kami akan menerangkan apakah teori motivasi yang boleh dikaitkan dengan keefisienan kerja guru. Terdapat 3 teori yang boleh diguna pakai dalam membincangkan tentang perkara tersebut, iaitu yang pertamanya teori pengurusan Henry Fayol, yang kedua teori motivasi manusia yang diasaskan oleh Frederick Herzberg dan yang ketiga teori pengurusan saintifik yang diasaskan oleh Frederick Winslow.
Pertamanya kita lihat kepada teori pengurusan oleh Henry Fayol. Dalam teori ini, Henry Fayol telah menggariskan 5 fungsi pengurusan iaitu perancangan, penyusunan, pengarahan, penyelarasan dan juga pengawalan. Teori ini bukan sahaja boleh digunakan dalam bidang perniagaan dan ekonomi, bahkan turut diguna pakai dalam bidang pendidikan. Hal ini demikian kerana teori pengurusan yang digunakan oleh Henry Fayol amat sesuai diguna untuk menjadikan pengurusan dalam pentadbiran sekolah menjadi lebih efisien. Tambahan pula, dengan adanya teori ini, maka ia dapat menghubungkan pembentukan struktur autoriti, tanggungjawab dan tugas-tugas agar organisasi dalam pentadbiran berjalan dengan sistematik. Seterusnya, selain daripada teori pengurusan, terdapat juga teori motivasi lain yang boleh diguna pakai dalam meningkatkan keefisienan kerja guru, iaitu teori motivasi manusia yang diasaskan oleh Frederick Herzberg. Dalam teori ini, terdapat 2 garis faktor yang telah ditekankan, iaitu faktor hygiene iaitu extrinsic dan faktor motivator iaitu intrinsic. Faktor hygiene atau extrinsic merangkumi hubungan sesama manusia, ganjaran, situasi tempat kerja, penyelia dan polisi syarikat. Manakala teori motivator atau intrinsik merupakan pencapaian, kejayaan, kepuasan dan peningkatan dalam kehidupan seseorang. Justru itu, teori ini berkait rapat dengan keefisienan kerja guru yang mana ia mampu memberi rangsangan untuk bekerja dengan lebih kuat, lebih berintegriti, menepati masa dan juga ia mendorong kepada suasana kerja yang lebih sempurna di sekolah. Kemudiannya yang terakhir adalah teori pengurusan saintifik yang dipelopor oleh Frederick Winslow Taylor. Teori ini telah menggariskan 4 prinsip pengurusan saintifik iaitu pemilihan kaedah, kerjasama, pembahagian tugas yang adil dan insentif, maksudnya kadar upah mengikut jenis kerja. Teori ini juga telah digunakan bagi mengkaji keefisienan sesuatu kerja. Tujuan dengan adanya pengurusan saintifik ini sebenarnya adalah untuk membahagikan kerja antara pekerja dan pihak pengurusan dengan adil dan bukannya seperti kaedah lama yang mana sebahagian besar tanggungjawab terletak kepada pekerja. Oleh itu, teori pengurusan ini dilihat dapat membangunkan semangat kerjasama antara pekerja dan pihak sekolah untuk memastikan pekerjaan dapat dilakukan mengikut prosedur saintifik. Saya akan teruskan dengan perkaitan motivasi dengan keefisienan kerja guru. Baiklah. Motivasi seorang guru boleh terjejas apabila adanya perasaan tidak selesa ataupun perasaan ketidakpuasan hati di dalam diri seorang individu. Oleh itu, seorang guru akan adanya perasaan negatif seperti marah, kecewa, sedih dan keletihan yang disebabkan oleh beban yang dipikul oleh individu tersebut. Dan disebabkan beban-beban inilah yang memberi kesan kepada keefisienan kerja guru sama ada tugas dalam bidang akademik ataupun co-curriculum. Seperti yang diperkatakan oleh rakan saya sebentar tadi, motivasi ekstrinsik adalah yang melibatkan faktor dari luar, manakala intrinsik pula ialah faktor dari dalam diri individu tersebut. Dan mengikut kajian, tahap kaitan motivasi ekstrinsik kurang mempengaruhi seseorang individu jika ingin dibandingkan dengan motivasi intrinsik kerana jika faktor-faktor ekstrinsik menguasai diri, ia akan menjadi barah kepada individu tersebut. Antara faktor-faktor yang memberi kesan kepada motivasi ekstrinsik adalah penghargaan yang diterima oleh guru tersebut. Sebagai contoh, kebaikan yang diterima seperti bonus, kenaikan gaji ataupun penghargaan sebagai guru cemerlang. Ia boleh memberi kesan kepada keefisienan kerja guru kerana ia akan meningkatkan motivasi intrinsik guru tersebut dan mereka akan lebih bersemangat untuk menjalankan tugas. Akan tetapi, seorang guru tidak boleh menjadikan ganjaran-ganjaran tersebut sebagai aset utama ataupun matlamat dalam pernyataan aktiviti pendidikan dalaman maupun luaran. Ini kerana jika hal ini terjadi, ia akan menjadi perkara yang amat dibimbangi kerana ia akan merosakkan prestasi ataupun kemahiran individu itu sendiri jika mereka tidak menerima ganjaran-ganjaran tersebut. Selain dari itu, motivasi intrinsik juga boleh memberi kesan kepada keefisienan kerja guru kerana apabila seorang individu tidak mempunyai keinginan dalam melakukan sesuatu tugasan, maka mereka tidak akan melakukan tugasan tersebut dengan bersungguh-sungguh. Oleh itu, program ataupun kursus pembentukan motivasi amat diperlukan seperti pembentukan imej diri positif, ketahanan emosi dan juga pemikiran kreatif bagi meningkatkan keyakinan diri seorang guru. Apabila seorang guru mempunyai motivasi intrinsik yang tinggi, guru tersebut bukan sahaja akan menjalankan tugas dengan sempurna, malah mereka akan menjalankan tugas tersebut dengan lebih produktif. Secara keseluruhannya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik individu sememangnya berkaitan dengan keefisienan kerja seorang guru. Saya akan teruskan lagi dengan kesimpulan bagi pembentangan ini. Jadi kepentingan motivasi dalam kalangan pelajar. Okey, antara kepentingan motivasi adalah untuk mendorong para pelajar untuk meningkatkan keinginan mereka untuk berusaha ke arah kejayaan. Dan kemudiannya kepentingan motivasi ini juga adalah merupakan tunjang utama untuk menarik minat para pelajar untuk turut terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Dan akhir sekali, pelibatan guru adalah sebagai pembakar semangat dalam memotivasikan pelajar ketika aktiviti PDP juga sangat penting sebagai penggalak dalam pelibatan pelajar dalam aktiviti PDP. Dan tuntasnya, guru memainkan peranan yang penting dalam membantu untuk meningkatkan tahap motivasi pelajar sekaligus membantu dalam perkembangan pelajar dalam pencapaian akademik.